wabarakatuh. Masih ingat saya lagi tak? Nama saya Naimah Salihah binti Saadun. Kalau masih yang mengingati saya ini, saya pernah ajar untuk Microsoft Suite sebentar tadi. Sekarang pula saya nak ajar Microsoft OneNote. Jadi hari ini pelbagai yang anda akan dapat mengenai Microsoft. Yang pertama tadi Microsoft Suite kan? Anda dah dapat sekarang untuk Microsoft OneNote pula. Jadi untuk Microsoft OneNote, apa yang saya ingin sampaikan kepada anda adalah catatan. Okey, catatan harian ke OneNote. Macam satu nota tau. Satu nota untuk anda boleh guna pakai di phone, di laptop, di tab ke ataupun iPad ke, boleh untuk OneNote ni. OneNote ni apps yang free, okey? Apps yang free yang boleh anda install ataupun sign in. Tak perlu dibayar tapi hanya okey. Untuk Microsoft OneNote untuk hari ini. Okay, ini buku training saya untuk Microsoft OneNote. Saya dalam ni saya ada penjelaskan mengenai Microsoft Education untuk OneNote for Education berkenaan Microsoft OneNote, and then saya akan bawa anda semua dalam modul saya ni, training saya ni, how to take notes using Microsoft OneNote. Okay, anda boleh daripada step 1 tu element sampailah anda boleh gunakan untuk share kepada an entire notebook. Okay, so take our some notes with Microsoft OneNote. Okay, kita boleh anda tersenyum semua sebab dulu kan kita pakai, kalau buku-buku ni saya tahu kalau dululah saya suka kalau beli buku yang cantik-cantik untuk kita punya diary lah, kita perasan seseorang kan tulis berkenaan tentang diri kita ke, ataupun uh, paling mudah lah selalunya nota ni orang gunakan untuk macam kelas kan ataupun untuk meeting. Sangatlah penting untuk buku-buku ni. Tetapi apa yang membezakan adalah OneNote ni, okay, adalah free. Okay, adalah di mana apps yang tak perlu anda beli, tak perlu anda susah payah nak pergi ke kedai cari buku cantik-cantik, belik-belik termenung sini sana. Anda boleh install je dalam handphone anda. Ke macam saya cakap tadi, dalam laptop anda ke tab ke iPad ke, just install je untuk tulis aktiviti anda ke meeting. Senang sahaja. Kalau dulu kita gunakan secara manual, iaitu kena beli buku tu, sekarang tidak. Kita dah ada Microsoft OneNote yang lebih secara orang kata buku digital. Buku digital untuk anda. Okey, untuk menulis apa-apa nota-nota yang penting untuk diri anda. Kiranya senang lah, bagi saya senang lah. Macam saya tulis assignment ke berkenaan dengan diary ke. Of course anda ada diary semua kan. Kisah-kisah hidup anda ke? Tak adalah. Saya bergurau je. Okay, untuk Microsoft Education ni. Microsoft Education ni, dia lebih macam lebih kepada teknologi dia, orang kata lebih improve untuk learning experience lah. Okay, boleh anda semua improve untuk belajar berkenaan teknologi sekarang. Macam tadi anda dah dapat berkenaan dengan Sui. Sekarang anda belajar pula untuk OneNote. Okay, anda dapat macam-macam input yang ada untuk Microsoft. Sebenarnya Microsoft sangat meluas. Okay, untuk untuk sekarang ni belajar online sangatlah bagus untuk gunakan untuk Microsoft 365 untuk education. Sebab education ni free, dia ada untuk Word kan. Kalau macam selalunya kita guna untuk Word dengan Excel, betul tak? Word dengan Excel, PowerPoint ke ni memang dah ada kat laptop kita. Kalau sekarang ni untuk, saya rasa orang tak lebih tahu untuk penggunaan untuk OneNote Suite ke Microsoft Teams. Sebab sebenarnya
Ya, saya sangat mengakui dia sangat mudah untuk kita. Dulu pun saya tak tahu. Jadi bila kita dah guna, wow, sebenarnya lagi bagus dan advance. Okey, untuk kita gunakan dalam kelas. Okey, bagus sebenarnya. Jadi PKP ni baguslah bagi saya untuk walaupun kita kata macam susah lah tak dapat jumpa cikgu ke belajar secara tidak bersemuka. Tetapi sebenarnya kita bila belajar dalam talian, kita dapat, macam saya cakap tadi, kita dapat explore diri kita untuk pelbagai kegunaan untuk teknologi untuk masa kini. Okay? Seperti Microsoft ni sebenarnya. Dulu pun saya tak berapa nak explore untuk Microsoft. Sekarang bila saya explore, ambil kau, baru macam orang kata, wow, macam dah bertambah macam IT pula. Tapi itulah saya kata, kalau kita tak belajar, kita tak dapat input kan. So, dapat kita belajar ni, Office 365 ni, rasanya bersyukur sebab jadi sangat basic tapi kita dapat gunakan pelbagai-bagai untuk kegunaan yang akan datang. Okay? So, enhance collaboration and productivity. Okay? Okay. Microsoft 365 ni kalau untuk education dia migrate to modern management at your pace, give school the tools to success, manage device for learning, secure sensitive student information and boost good community. Memang betul pun kalau anda guna untuk Microsoft OneNote ni, kalau anda nak share kepada sesiapa pun boleh. Untuk kalau macam nota tu kan, akan nak berkongsi idea dengan rakan-rakan anda ke meeting ke apa, kalau guna Microsoft OneNote ni, anda boleh share, senang. Anda boleh tengok nota orang tu boleh tengok nota anda. Jadi, memang bergunalah untuk, kalau OneNote ni sangatlah untuk bagus untuk kebaikan. Okay? Okay, untuk OneNote for Education, first anda akan dapat untuk digital notebook ni, untuk terutamanya untuk cikgu, okay, boleh gunakan to arrange lessons plan. Okay, and staff can create a shareable library of content. Okay, encourage student to handwrite notes and diagram. Memang, kalau bukan setakat anda boleh, bukan setakat menulis nota je, tapi anda boleh melukis. Berkenaan kadang-kadang kan kalau macam tingkatan 1, 2, 3. Tak kisahlah pembelajaran apa-apa, matematik ke, reka bentuk teknologi ke, memerlukan anda semua untuk lukis diagram, betul tak? Jadi, salah satu digital untuk OneNote ni, anda boleh gunakan, tak payah perlu menggunakan buku ke apa, anda boleh gunakan untuk OneNote ni. Jadi, lagi senang, lagi mudah untuk anda gunakan untuk organize your class with OneNote. Keep the content in one place, open your note at any moment, anytime, and bring the notes to life. Okay? So, mengenai Microsoft OneNote ni, sebenarnya macam saya cakap tadi, dia digital vision board with OneNote. Dia senang untuk your work organize, gather your ideas and make it much better, and share and collaborate. Okay, nampak tak? Ni salah satu contoh yang ada untuk penggunaan untuk OneNote. Kalau anda dapat melukis macam ni, okey lah, macam melukis basikal ni, melukis apa-apalah boleh kat di OneNote tu. Macam sebelum ni saya gunakan untuk pengajaran, untuk teaching saya gunakan melukis untuk 2D and 3D untuk reka bentuk teknologi. Jadi dari situ input lah saya dapat untuk bagaimana penggunaan OneNote ni. Okay? Untuk OneNote, how to take notes using Microsoft OneNote. Okay? First, anda hanya perlu create a notebook for each subject. Then, use different page color to organize your notes for various chapter you need. Then, use the various tab to highlight key point within your note. Okay, anda boleh nak buat tab mana-mana. To do ke, important ke. Nanti saya akan explainkan untuk kelas akan untuk selepas ini. Saya akan terangkan lebih dalam. Then,
Gunakan pelbagai highlight yang ada di atas of highlighters color. Use them and color code your note for more efficient study. And then use audio recording during lecture so you can refer back to what was being explained. Then collaboration with your peers. This can be helpful when you are away or if you want to compare notes with other classmates. Okay, anda boleh share lah kiranya. Itu je sahaja. Minta maaf lah kadang-kadang bahasa Inggeris saya tak betul tu. Tak apalah, at least saya cuba beranikan diri guna bahasa Inggeris. Jadi anda jangan malu. Anda cuba je untuk kehadapan. Okay? Okay. Untuk pertama, step 1. Element of OneNote. Apa yang anda kena tahu di OneNote ni, okay, mula macam tadi saya dah ajar anda untuk sign in. Sign in, kalau siapa ada sign in account, anda boleh sign in lah. Kalau siapa yang tak ada, anda boleh sign up di Microsoft OneNote sama ada anda gunakan Microsoft OneNote secara email secara peribadi ataupun macam saya under universiti saya sendiri yang dah sediakan untuk saya. So kalau ada email, gunakan email. Macam saya guna dua-dua juga. Aktif di Microsoft OneNote untuk saya punya email satu, saya aktif juga guna untuk Microsoft OneNote untuk saya punya email you lah. Tapi kalau anda nak guna di website, okay, untuk di website boleh juga untuk OneNote ni. Kalau anda rasa macam susah lah nak cari ke, malas kan kat Google, anda boleh pergi ke Microsoft Store dan anda type untuk OneNote. Sebab macam OneNote dengan Sway tadi, dia free app. So ada di Microsoft untuk Microsoft Store untuk for Windows 10. Okay, siapa yang ada Windows 10 tu bolehlah untuk download dia punya Microsoft Sway ke OneNote ke untuk kegunaan anda semua. Okay, anda boleh install. Kalau macam saya dah install. Jadi anda boleh launch di laptop anda. Okay, boleh guna untuk PC dan mobile device. Okay, bolehlah sekarang untuk nak download. Okay, jangan lupa. Okay, so untuk next ni, okay, sign in je, masuk je. Okay, kalau ada account, mana siapa yang ada account. Okay, so saya cakap tadi kalau anda beli Microsoft 365 ni akan ada pelbagai kegunaan untuk Microsoft 365 macam Word, Excel, ada form, ada Sway, ada Teams punya, ada juga SharePoint, ada juga OneNote, ada juga OneDrive, ada Outlook, pelbagai kat sini ada untuk Microsoft 365. Okay, untuk Microsoft OneNote, Microsoft OneNote di website saya ni kalau anda lihat permukaan dia macam ni. Inilah Microsoft OneNote. Okay, dia macam buku. Buku kalau Microsoft for Windows ni, kat Windows 10 saya, pelbagai lah saya dah buat lakukan aktiviti di sini. Jadi saya gunakan untuk OneNote for Windows 10 Okay. Untuk OneNote for Windows 10, untuk apa yang anda kena faham adalah OneNote ni ada tiga perkara utama yang anda kena ingat. Okay. Berkenaan notebook, untuk add page, untuk add section. Itu tiga yang elements of OneNote yang anda kena ingat. Okay, tiga ni tak adalah susah mana pun, dia ada pun kat sini. Kalau nak add section kat sini, kalau nak add page kat sini, kalau anda nak add notebook, add je kat sini. Tekan kat sini, add notebook anda. Okay, contohnya anda nak buat satu notebook anda. Okay, Iman notebook. Create notebook. Okay, anda boleh create sendiri notebook anda.
Okey, nanti dia keluarkan satu notebook anda. Macam tadi saya dah ada love notebook, saya ada belajar sikit lah untuk 21st century learning design, saya ada Iman notebook sekarang pula. Okey, apa yang nampak tak? Apa perubahannya adalah dia akan terus masuk satu page yang baru, untuk anda. Okey? Dia tak dia tak campur dengan notebook-notebook yang lain. Jadi, untuk notebook-notebook yang lain, kalau dulu sebelum ni, kalau anda nak kena, kalau manual, kalau nak guna buku lain, kena beli yang lain. Betul tak? Macam yang ni juga. Cuma perbezaannya, anda boleh tambah je frame tu ni. Lagi senang kan? Betul tak? Okey. Kalau untuk notebook yang baru saya ni, kalau anda nak tekan sini, kalau anda nak add section yang baru, boleh tekan sini. Kalau anda nak add page baru, boleh tekan sini. Okey. Untuk yang pertama, new section pertama ni, apa lagi anda nak tambah untuk add page ke apa ke. Contohnya, untuk yang ni saya nak bagi nama untuk rename je. Okey. Rename sebagai sosiologi. Saya punya subjek. Okey. Sosiologi. Okey, yang ni pula falsafah. Okey, saya punya ni lah apa-apa berkenaan kerja saya punya assignment ke pun boleh. Assignment. Okey. Okey. Untuk ni seterusnya saya nak guna untuk projek. Okey. Jadi bila anda rasa macam nak tukarlah nak assignment ke projek tu pun boleh. Tak bermasalah. Anda boleh tukar-tukar untuk anda kegunaan anda sendiri. Okey, kalau anda nak masuk ke falsafah group pun boleh. Nampak tak? Dia punya kegunaan tu lagi bagus. Kalau anda guna manual, dapat ke nak tukar-tukar macam ni? Kalau silap kan nak tukar, jawabnya ni makin dia koyak. Betul tak? Kalau buku-buku anda tu semua. Nampak cantik lah kan? Betul tak? Kalau macam ni, kalau kita guna digital, boleh nak masuk ke sini, ke situ, ke sana, ke sini. Ke sana, ke situ, ke sana, ke situ pun boleh. Betul tak? Ikutlah saya ni ikut mengaban. Tak adalah. Saya ajar apa yang betul lah. Okey. Untuk seterusnya, macam tadi, step 3 saya dah jawab semua untuk create notebook section. Okey. Macam mana nak guna add move notebook page. Macam mana nak move Okey, kalau nak move, mana yang tak penting tu boleh je. Klik je. Kat sini ada delete page, ada rename page, boleh cut. Nak copy and paste pun boleh. Nak move ke, macam tadi saya buat, copy link to page ke, set as default template, pin page to start, make as unread ke, transfer page ke, new page below pun boleh. Macam ni. Pilihlah. Anda nak, macam tadi saya nak move kan. So, saya delete je page dia. Tenang, tak ada. There are not any page here. Add or page to start taking notes. Okay? Kalau anda nak back balik, tenang. Ada balik. Benda yang sama, tak susah pun. Okay? Macam ini, saya buat video. Okay. Video, project video. Okay. Ada. Okay. Apa-apalah. Okay. Untuk ni, untuk step 5, anda kena tag important notes. Okey, kalau macam important notes ni, macam saya, kalau nak projek, contohnya saya nak letak notes yang penting untuk di sini, saya letak contohnya, macam kat stiker notes saya ni, saya nak ambil, saya nak letak sesuatu. Okey, saya tekan je copy. Okey. And then dah letakkan di notes anda. Okey, mana yang rasa anda penting, dah letak kat sini, okey, kan? Nampak tak? Dia dah keluar dah. Dia dah keluar dah. Anda boleh nak letak to do ke, minggu 15 anda nak submit apa. Macam saya, banyak nak kena submit. Tapi Alhamdulillah, Allah pemudahkan.
Saya siap juga. Saya punya tugasan. Okay. Okay. Macam tadi tu macam anda tak nak ke? Okay. Nak letak important pula. Letak bubuh. Nak letak semua sekali pun boleh. Nak letak question pun boleh. Macam-macam boleh kan? Okay, untuk anda nak drag sana sini pun boleh tahu benda ni. Kesusah pun. Jerak sini, gerak sana. Pun boleh. Tak susah. Okay. Tekan je. Tekan yang tadi tu. Apa yang anda nak highlightkan ke. Jadi remember for a letter ke. Boleh. Jadi minggu 15 saya nak highlight. Okay, yang ni saya tak nak guna. Yang ni saya tak nak guna. Tak nak guna. Saya nak guna ni je kan. Delete kostum. Okay. Delete je. Anda delete je. Nampak? Senang je. Kalau tadi macam tadi anda tak nak buat lain-lain. Kat sini pun ada tahu. Kat atas ni kalau anda pergi kat home je. Anda tengok di sini ada dia punya untuk teks dia. Okay. Nampak? Important ke? 15. Yang ni anda nak letak. Okay. Tick. Dan. To do. Okay. Apa nak kena to do ni. Ni. Macam-macam. Okay. Itu salah satu untuk ni lah untuk tag dia. Yang warna ada. Okay, anda letak untuk label-label anda. Untuk nota-nota penting anda. Okay. Untuk seterusnya video. Okay. Kalau anda pergi kat insert. Insert ni pelbagai ada. Okay, ada macam untuk insert ke table ke, file ke, print out. Tapi untuk hari ni saya hanya ajar anda untuk penggunaan pictures. Pictures. Senang kata, OneNote ni lebih kepada buku. Tetapi aplikasi dia lebih sama je macam Microsoft Word. Sebab saya belajar pun Microsoft OneNote ni, saya explore tak ambil masa yang lama sekejap sebab perbezaan tak jauh sebenarnya. Cuma dia lebih advance gitu. Okay. Untuk picture, anda boleh pilih untuk from file ke, from camera, from online. Kat sini kalau macam from file, anda nak bubuh gambar apa? Kalau macam saya nak ajar untuk pendidikan saya. Okay, saya nak menjelaskan apa-apa mengenai konsep ke. Saya boleh letaklah gambar saya tu apa-apa. Macam untuk ni pembungkusan makanan. Saya letak open. Saya letak. Jadi dia akan keluar di sini. Anda nak drag atas sini pun boleh. Ke bawah, ke atas ke pun boleh. Semua boleh. Okay. Contoh lain, pictures from kamera anda sendiri. Kalau anda nak letak, okay, dah tangkap, dah cantik, dah molek. Nanti dia ada keluar lah kat sini, okay. Kalau untuk from online, kalau nanti dia keluar kat sini, anda cari je kat sini, online pictures. Okay, apa mengenai pembungkusan makanan. Nanti dia keluar, nampak macam saya dia keluar. Nanti dia keluar lah. Nampak. Anda boleh klik je. Klik saja nanti dia keluar. Nampak. Okay. Kita nak yang ni, yang tu pun boleh. Macam-macam. Okay. Anda nak besarkan gambar image anda ni pun boleh letak kat sini. Okay. Itulah antara pictures lah yang boleh anda insert kalau untuk file attachment. Dia sama je macam insert picture kat gambar. Anda boleh nak insert apa-apalah. Macam ni lagi ke, bungkusan makanan. Okay, insert an attachment ataupun upload to OneDrive and insert link. Terserah pada anda. Pilihlah kalau macam saya insert attachment tadi, dia akan keluar lah. Macam ni, dia ke bawah. Okay, untuk sebagai attachment kan. Kalau ni sebab saya tekan kat belah bawah gambar ni, kalau saya nak tekan insert kat belah tepi ni pun boleh tau. Macam ni. Tekan je. Nanti dia keluar gambar kat sebelah tu lagi besar. Okay.
Okey, ni sebagai attachment pun boleh. Okey. Untuk online video, kalau anda dah dapat contohnya kat YouTube, anda cari dulu kat YouTube berkenaan contohlah apa-apa online video, okey, berkenaan macam subjek anda tadi, berkenaan pembungkusan makanan. Kalau anda dapat link tersebut, anda just klik je image tersebut. Okey. Klik link image tersebut, then paste kat OneNote anda. Okey. Nanti dia akan keluar. Nampak? Dia akan keluar. Nampak? Okey, ni sebab saya tu. Nampak? Jadi nanti bolehlah anda main kat sini. Nampak? Okey. Itu salah satulah OneNote punya aplikasi. Okey. Yang ada di OneNote. Okey. Tadi saya dah ajar anda macam mana insert image dengan video. Sekarang saya nak ajar anda macam mana nak insert audio pula. Insert audio. Macam mana kita nak insert audio. Okey, kalau insert audio tu, kalau anda dah rakam, kononnya anda dah bercakap ke apa ke, contohnya, okey, anda boleh cari file anda sendiri untuk sound recording tu dan tekan sahaja di recording tersebut. Nanti dia akan keluar. Okey, sebagai insert as attachment pun boleh. Letak sini. Okey. Okey. Nanti anda susun-susun lah nota anda sendiri kalau macam tak nak nampak berselerak ke apa. Boleh. Bolehlah susun sendiri. Dia macam buku kita juga. Macam mana kita nak organize. Macam mana kita nak buat nampak menarik buku tersebut. Okey, kalau nak record audio pun boleh. Macam saya cakap ni. Okey, saya record. Dengar saya cakap tadi. Nampak? Itulah penggunaan OneNote. Kalau kat buku, awak bercakap seorang. Kalau kat OneNote ni, bolehlah berangan nak bercakap dengan video ni. Cerita mengenai pelbagai ke masalah ke, contoh nak cakap nak pass kat orang tu ke, pakai OneNote ni pun boleh. Nampak tak betapa advance-nya buku digital saya ni. Buku digital OneNote. Nak play, tekan sini. Nak pause, tekan sini. Kalau awak nak play, nak tekan back 5 minutes pun boleh. Nanti dia akan back balik. Okay, by 50 second, forward lebih advance pun boleh. Okay, dia akan forward by 5 minutes pun boleh. Jadi, sinilah. Okay, nak record yang baru pun boleh. Nak stop. Stop, tekan situ. Tak susah kan? Okay, itulah untuk insert audio. Okay, untuk penggunaan dia. Untuk kalau awak nak signal amount mati. Okay, contoh. OneNote kat sini. Tekan sini. Tekan kat OneNote ni. Sini. Nanti ada keluar sini ke? Okay. Betul. Tekan je. Klik ke kanan. Nanti dia akan keluar sync je. Sama ada untuk sync this notebook ataupun sync all notebook. Okay. Pun boleh. Jadi dia ada pelbagai. Okay. Untuk sync ni. Seterusnya untuk OneNote ni adalah anda kena perlu tahu untuk setting page color. Saya berminat kalau bab-bab untuk bab color ni.
Itu kalau tengok modul saya banyak berbenua kalau berkali-kali sebab saya rasa macam cantik. Memang kalau untuk warna ni apa saya suka adalah warna dia menarik. Lepas tu dia pelbagai colour font. Okay. Kalau tengok colour font dia pelbagai jenis. Untuk nak page kita bercolour macam ni kan kosong lah. Tak nampak macam tak menarik. Anda boleh pergi ke uh, untuk pergi ke view dan anda akan nampak di sini kalau anda nak switch background pun boleh, nak share gelap ke terang pun boleh. Kalau anda nak pergi untuk page color anda ni, okey, kalau anda tak berminat, kalau anda berminat di sini color ni, minatlah, pilihlah letak. Kalau anda tak nak color ni, no fill pun boleh. Kalau tak nak tambah color bagi warna lagi cantik menarik, kalau memang the bomb ni, lagi bertambah ceria untuk notebook anda, letaklah warna pink ke. Janji benda tu anda rasa macam senang nak nampak. Okey, untuk notebook anda. Okey, untuk notebook anda. Okey, nampak? So, tadi saya dah ajar anda bagaimana nak setting page color. Sekarang saya nak ajar anda untuk customizing section color. Okay. Customizing section color. Customize. Kalau untuk section color, anda tekan je di sini. Anda boleh tekan klik kanan. Nanti ada keluar section color tau. So section color tu kalau macam anda tak nak dia warna macam yang sebelum ni, yang ada sekarang ni, nak tukar warna merah ni kepada warna hijau. Sebab page dah hijau, mesti nak hijau kan. Tak kisah, ikut terserah pada kesukaan anda. Macam ni page dia dah warna biru, saya letak ni. Jadi saya Okay. Saya nak letak dia page color kelabu. Pun boleh. Mana-mana pun boleh ikut kesukaan anda. Okay. Untuk inilah untuk customizing section color. And then kalau untuk changing the font, contohnya kalau anda type sesuatu, okay, untuk pembungkusan makanan. Okay. Anda pergi ke home. Anda nak bold dia pun boleh. Lepas tu italickan dia, underline. Macam nak color pun lain font tu pun boleh. Nampak? Font dia pelbagai jenis font. Anda boleh pilih, terserah tak cukup yang ada ni. Anda boleh tambah lagi ikut kesukaan anda. Nampak tak betapa pelbagainya OneNote ni. Dia meluas, cantik sebenarnya. Kalau betul-betul anda gunakan OneNote anda ni, saya pasti anda akan tak nak lepas. Macam tadi tak nak lepas untuk penggunaan OneNote ni. Okay. Dia banyak tools dia. Kalau betul-betul anda fahami penggunaan dia, memang cantik untuk OneNote ni. Okay. Lebih cantik daripada buku yang anda beli-beli tu. Cuma, yelah, dia digital. Lebih kepada peribadi lah. Tak adalah orang jumpa dari awak ke apa kan. Nak gosip-gosip pun boleh dalam ni. Dah siap ada audio, video sendiri pun boleh. Okay. Ni boleh awak pilih untuk tulisan awak lah. Untuk nak pilih yang mana tulisan kesukaan, nak font size berapa, nak 26 nak bagi nampak kan, pun boleh. Okay.
Then saya susun. Okey, so nampak sikit. Okey, okey. Nampaklah. Dia meluas nampak. Ni warna saya. Okey. So, dari sini anda dapat lihat tadi saya dah ajar macam mana nak insert video audio, penggunaan font, macam mana kita nak warnakan kita punya step section. Dah saya terangkan macam mana kita nak change the font. Okay, sekarang kita nak draw pula. Draw in OneNote. Nampak tak cantik tak? Ini salah satu saya buat lah untuk aktiviti saya di OneNote ni. Saya tulis untuk aktiviti saya. Okay. Okay. Untuk bagaimana kita nak draw in OneNote. Okay, pembungkusan makanan. Macam mana kita nak macam mana kita nak lakar dia. Okey, ini pelbagai. Okey, ini pemadam. Ini pen kita. Okey, pen kita. Ada pelbagai warna. Anda klik je kanan. Anda klik je. Okey, kat tools tersebut. Anda boleh pilih nak pen size berapa. Okey, ada berapa banyak pens yang ada. Saiz dia. Okay, dan anda dalam masa yang sama, anda boleh pilih nak gunakan pen yang mana dan anda juga boleh pilih lagi add more colour. Saya suka betul lah kalau buat colour ni. Saya nampak, cantik. Tertarik kan? Kalau guna pen kita macam ni kan, kalau ada realitinya, saya rasa semua orang suka menulis. Betul tak? Okey, untuk saya nak lukis pembungkusan makanan saya. Contohnya. Okey. Sebenarnya kalau OneNote ni kalau awak nak lukis boleh pakai tab. Kalau tab tu kan siapa ada tab kat rumah, anda boleh guna pakai pen je tu kan. So anda boleh lukis pakai pen tu ataupun tangan sebab touchscreen lagi senang. Tapi kalau macam sekarang ni saya guna pakaikan mouse je. Tak susah pun. Sebenarnya sama je. Tak ada beza. Saya dah test dua-dua. Sama je lah. Tak adalah macam orang kata susah berbenar kalau guna ni. Tapi saya rasa kalau guna ni pun boleh juga. Apa ni kalau macam kat laptop ni gunakan untuk lukis apa ni pakai mouse. Lagi senang juga. Okey. Saya nak lukiskan bekas makanan saya. Okey. Okey. Saya tak tahu saya pakai lukis ini. Contoh. Okey. Pembungkusan makanan untuk bekas makanan isi kuih kan. Kan pelbagai. Kadang-kadang macam ni dah biasa dah ada kan. Sekarang cuba kita buat untuk pembungkusan makanan macam guna style baju ke. Dia pelbagai style lah anda boleh gunakan. Pembungkusan kalau macam kuih 3 segi tu tak. Kadang orang guna pakai daun pisang. Apa-apalah lukisan ke. Okey. Jadi kalau anda tak rasa tak cantik anda boleh padam. Gunakan pemadam. Pemadam pun ada saiz tau. Nak stroke pemadam macam ni. Okey, dia akan hilangkan satu tu je. Kalau nak pakai yang semua pun boleh. Nak tu sikit. Okay, nak padam sikit. Nak medium pun boleh. Dia pelbagai saiz pemadam. Nak lash eraser pun boleh. Nampak? Lagi cepatlah kiranya. But okey, saya padam balik tak cantik saya punya lukisan. Okey, sebenarnya saya tak pandai melukis tapi saya cuba melukis. Sebab saya kena mahirkan. Orang kata kalau kita tak mahirkan sesuatu memanglah kita sampai bila-bila pun tak pandai, betul tak? Bila kita dah mahirkan sesuatu, insya-Allah kita akan jadi pandai.
Semua orang di dunia ni dilahirkan secara ada dia punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin kekurangan saya tak pandai melukis, tapi saya cuba untuk melukis. Walaupun tak cantik, saya cuba untuk membuat yang terbaik untuk diri saya. Okey? Itu yang penting. Okey. Macam pembungkusan makanan tadi, saya nak lukis macam ni. Okey, segi empat ke. Okey. Then ada kat sini. Okey, saya nak campurkan warna. Pun boleh. Campur warna kat sini. Dia pelbagai tools. Anda boleh pilih lah nak pensel yang macam mana. Okay. Klik je. Kat draw ni pelbagai warna pilihan. Pen pilihan anda semua. Okay. Dan macam ni. Dia straight macam ni. Okay. Macam ni ke. Okay. Bungkusan makanan saya. Okay. Macam ni. Ni lebih tebal lagi. Nampak? Okay. Ni kalau untuk highlight. Highlight nak macam-macam pun boleh tau. Dia Morse color pun banyak. Nampak? Dia macam-macam. Okay. So anda boleh pilih lah. Nak highlight macam warna macam mana lagi. Nampak? Nanti dia color. Okay. Nak guna pelbagai pun boleh. Modified tools pun boleh. Macam-macam untuk OneNote ni. Anda boleh try. Yang saya suka adalah ni lah. Yang warna-warni ni. Saya suka sebab dia berkilat pula tu. Okay, saya tak tahu ini lukisan apa tapi saya cuba yang terbaik. Okay. Okay, ini saya nak bagi contoh je lah. Saya bagi contoh untuk macam mana nak guna. So, tadi saya dah ajar macam mana nak lukis. So, sekarang saya guna untuk how to convert into text. Okay. Saya akan gunakan convert in text saya tu. Kan saya lukis daripada tak lawa gini. Saya tukarkan kepada jadi lawa gini. Okay. Okay. So, ini okay. Sorry. Okay. RBT. Mana pula saya punya mouse. Okay. Sorry Okay. Okay. Apa yang anda perlu lakukan bila anda tulis macam ni. Kan anda rasa macam tak cantik ke. Macam buruk ke. Anda ambil. Okay. Ini. Apa. Lasso select ni. Okay. Select je. Mana. Sampai mana tadi. Okay. Yang anda nak guna untuk ni. Okay. Nanti dia akan jadi macam ni. Dia akan tegang macam ni. Okay. Then. Tekan kepada. Tak silap saya. Into text right. Into text. Okay. Into text. Okay. Silap ni. Okay. Into text. Okay. Nampak tak cantik tak?
Nanti anda edit lah. Edit anda punya tu. Ayat tu. Jangan anda tak edit pula. Sebab yelah, kadang-kadang kita tulis sebab tulisan tak cantik. So anda edit lah bagi dia tersusun lagi. Okay. Okay. Nak pergi ke home, anda centerkan, nak center pun boleh. Anda nak bagi ke tepi, ke tengah. Macam-macam pun boleh. Okay. So, ini salah satulah. Okay. Yang anda boleh buat untuk basic untuk pembelajaran Microsoft OneNote. Okay. Then, anda boleh share, jangan lupa. Anda boleh share kepada rakan-rakan anda. Type email mereka sendiri. Okay, contohnya email. Saya hantar email kat diri saya lah. Okay. Email saya sendiri. Okay, nanti anda nak edit ke, nak view ke boleh. Just share it. Then anda akan nampak lihat, okay, dia akan bertukar wajah. Owner edit. Okay. So, itu sahaja daripada saya mengenai pembelajaran bagi OneNote. Okay, yang saya ajar hari ini berkenaan untuk OneNote. Anda boleh try, anda boleh cuba untuk yang di luar sana, untuk waraguna untuk Microsoft OneNote. Sangat menarik sebenarnya untuk buku peribadi anda secara digital. Dari saya, Narima Salihah binti Sada. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.